Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. My name is Muhammad Kamil bin Ashar. I'm working at University Science Malaysia and my position now as a senior assistant registrar. And firstly, I would like to say thanks to you, student from University Utara Malaysia (UUM), for inviting me on discussing about kleptocracy in Malaysia. I think I'm not the right person to discuss this, but I try my best to give some input. And before I proceed, please allow me to discuss this in Malay. I think it's better to me. Okay, again, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Bagi saya, kleptokrasi, saya sempat untuk Google apa itu kleptokrasi, kerana saya telah meninggalkan zaman pengajian saya terlalu lama. Jadi saya perlu melihat semula apa yang dimaksudkan dengan kleptokrasi. So berdasarkan kepada Google ataupun survey yang saya buat, kleptokrasi daripada bahasa Yunani Purba merupakan sebagai kleptes ataupun pencuri, ataupun klepto. Klepto saya mencuri, ataupun dia boleh juga dikatakan sebagai krasia ataupun daripada perkataan kratos. Kratos bermaksud kuasa, merujuk kepada sesebuah pemerintah yang dipimpin oleh ahli-ahli yang korup, menggunakan kuasa mereka untuk mempergunakan rakyat dan sumber negara mereka agar dapat menambahkan kekayaan dan juga tampuk kekuasaan mereka sendiri. Sistem sebegini biasanya melibatkan penyelewengan simpanan negara sehingga menyusahkan rakyat. Saya suka dengan makna ataupun apa yang dikatakan dengan kratos ataupun kuasa itu, kerana kuasa itu tidak boleh lari daripada politiknya. Jadi saya ingin menjuruskan kepada perkara ini kepada pegawai-pegawai kanan kerajaan yang menggunakan kuasa untuk menggelapkan wang rakyat, dalam erti kata lain untuk kepentingan diri mereka sendiri dan menguatkan keutamaan politik mereka. Bagi saya bila bercakap tentang kleptokrasi ini, ia sudah pastinya ada kaitan dengan integriti dan juga rasuah. Pasti dua elemen ini tidak dapat dipisahkan dalam kita membicarakan tajuk kleptokrasi ini. Ia juga ada kaitannya dengan kekaburan sesuatu polisi, tidak telus, dan juga dasar yang sering mengalami perubahan. Seterusnya, bagi saya boleh dikatakan hampir semua negara di dunia ini terdapat unsur kleptokrasi. Di Malaysia juga bagi saya tidak boleh lari daripada isu ini. Namun saya melihat Malaysia masih dalam keadaan terkawal. Kenapa saya berkata begitu? Ini kerana mengikut statistik tangkapan tahun 2019. Ini adalah berdasarkan kepada statistik tangkapan rasuah. Saya cuba perolehi statistik ini daripada laman web sprm.gov.my, penguatkuasa statistik operasi statistik tangkapan. Jadi berdasarkan kepada tahun 2019 sahaja, 2019 saya cuba ambil yang daripada tahun 2019, terdapat sebanyak 1,101 kes tangkapan rasuah melibatkan pegawai tertinggi kerajaan, pegawai pertengahan dan pegawai bawahan. Jadi kita tidak boleh lari daripada rasuah yang kita boleh kaitkan dengan kleptokrasi. Dia sangat berkait rapat.
Dan bagi saya, sekiranya kita mempunyai nilai nilai integriti yang tinggi, maka kita pastinya tidak akan melakukan kleptokrasi ini. Jadi kita pasti tidak sanggup mengambil kesempatan ke atas keistimewaan yang kita perolehi, sama ada atas tiket jawatan, atas tiket kedudukan, atas tiket kelas ekonomi, atas tiket kuasa dan sebagainya. Jadi saya ingin mengulas sedikit tentang kuasa ini. Jika anda belajar di dalam kursus ataupun subjek sains politik, kuasa ini tidak boleh lari daripada sains politik. Saya mengambil bacaan daripada buku Asas Sains Politik K. Ramanathan, edisi ketiga. Dalam buku ini, di bawah tajuk kuasa, ramai pemikir-pemikir politik terdahulu telah pun mengkaji apa itu kuasa. Jadi saya ingin memetik beberapa definisi yang telah diutarakan oleh beberapa pemikir politik sebelum ini. Antaranya Bertrand Russell mendefinisikan kuasa sebagai satu nilai yang bersifat kuantiti, iaitu yang boleh digunakan untuk menghasilkan sesuatu kesan atau kejadian. Jadi kuasa ini merupakan titik tolak kepada berlakunya kleptokrasi. Dan Talcott Parsons mendefinisikan kuasa sebagai satu keupayaan yang dipunyai oleh unit tertentu yang boleh memaksa organisasi besar ataupun kolektif memenuhi tanggungjawabnya terhadap unit-unit tadi. Jadi banyak di dalam buku ini sendiri banyak definisi dan huraian tentang apa itu kuasa. Jadi ia tidak boleh lari daripada kleptokrasi. Dan saya ingin mengaitkan juga perkara ini dengan isu kronisme dan juga nepotisme, yang juga ada kaitannya dengan kleptokrasi. Jadi izinkan saya untuk bacakan sedikit apa yang dikatakan dengan kronisme dan juga nepotisme. Saya ingin memetik majalah Tamadun edisi Ogos 1998, muka surat 38, tulisan oleh Dr. Syed Hussein Ali. Di dalam tulisan beliau mengatakan bahawa kata asas kronisme ialah kroni, yang sekarang ini sudah disesuaikan kepada bahasa Melayu daripada perkataan asal dalam bahasa Inggeris, iaitu kroni, yang mengikut kamus bermakna sahabat. Akan tetapi hubungan seseorang dengan kroninya bukanlah hubungan persahabatan yang biasa, berasaskan persamaan taraf. Bahkan kedudukan seseorang yang mempunyai kroni mungkin lebih tinggi, sehingga kadang-kadang boleh dianggap sebagai ketua atau tuan. Taraf kroni lebih rendah daripada tuan atau ketuanya, dan pengaruh atau ketua ke atas kroninya pula adalah lebih besar. Jadi dalam arti kata lain, kata beliau, mungkin perkataan kuncu dan anak emas memberikan gambaran perbezaan taraf yang lebih jelas daripada suku sakat. Pada keadaan tertentu dalam masyarakat lama, oleh kerana perbezaan taraf yang ketara, katanya, seorang kroni mudah sekali boleh disamakan dengan orang suruhan, atau lebih buruk dan kasar lagi sebagai baruah kepada tuan atau ketuanya. Jadi ulasan beliau di dalam majalah ini menunjukkan bahawa kronisme dan juga nepotisme sangat berkait rapat dengan kleptokrasi. Nepotisme, katanya, bagaimana pula dengan nepotisme? Perkataan ini berasal daripada perkataan ataupun bahasa Latin, iaitu nepos, yang berarti cucu ataupun anak saudara. Dalam masyarakat Roman zaman dahulu, ia dikaitkan dengan amalan mengutamakan memberi jawatan dan ataupun kedudukan politik kepada anak saudara atau keluarga rapat yang lain, walaupun ada bukan saudara yang lebih layak. Pada masa sekarang pun nepotisme selalu dikaitkan dengan amalan yang sama, akan tetapi selalu juga artinya diperluas untuk meliputi semua amalan memberi kedudukan, memartabat, pangkat atau jawatan politik, dan peluang mendapat sumber ekonomi ataupun kekayaan dengan mengutamakan anggota keluarga. Ini nepotisme. Ini nepotisme. Dari sudut ini, nepotisme tidak jauh bezanya dengan kronisme. Jadi
ini boleh kita kaitkan dengan pilih kasih ataupun pilih bulu lah. Ya. Jadi itu pemikir yang sebelum ini. Jadi berdasarkan kepada tulisan-tulisan mereka ini, pada pandangan saya manusia akan cuba untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri dan juga kroni-kroninya. Maka mereka pasti tidak boleh sesuatu yang suka dibendung, tetapi ia boleh dikurangkan. Ya. Saya ingin terus ke topik yang kedua, iaitu akibat dan kaedah yang berkesan untuk mengatasi masalah ini. Jadi bagi pendapat saya sendiri, bagi saya akibatnya sudah pasti akan menyebabkan penyelewengan yang berlaku, tidak kira sama ada di sektor awam maupun di sektor swasta. Ya. Ia pasti akan merencatkan rancangan kerajaan dan juga negara dalam membangunkan negara kita. Ya. Jadi pasti pengagihan sumber kepada rakyat itu sendiri tidak dapat dibahagikan sepenuhnya atau secara sama rata atau secara adil-adilnya. Jadi namun begitu, saya ingin menegaskan sekali lagi, saya kira Malaysia tidak begitu teruk mengalami kesan terhadap kleptokrasi ini. Ya. Tapi tidak dinafikan ianya berlaku sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Jadi kalau ditanya kepada saya bagaimana mengatasi masalah ini, bagi saya sebenarnya banyak kaedah yang boleh digunakan. Namun ada beberapa yang saya ingin gariskan di sini. Ini pendapat peribadi. Kita perlu kembali kepada ajaran agama. Tidak kira Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain. Saya pasti semua agama melarang untuk kita melakukan ketidakadilan, tidak amanah, tidak bertanggungjawab dan sebagainya. Setiap agama pastinya mengajar kita ke arah kebaikan, jujur, ikhlas, amanah dan juga menepati janji. Ya. Segala yang baik pastinya ada di dalam setiap agama. Islam sendiri melarang kita melakukan perkara-perkara yang mungkar dan menjauhi kepada perkara yang mungkar yang telah digariskan. Yang kedua, memang sesuatu yang sukar untuk kita mengatasi masalah ini sehingga ke angka ataupun mencapai kepada angka zero defect. Dengan negara kita yang mengamalkan sistem demokrasi dan juga kita mempunyai pelbagai kaum, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh mengurangkan untuk berlakunya isu ini supaya ia dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga kemaslahatan rakyat umumnya. Yang ketiga, pemimpin ataupun pegawai-pegawai yang telah disahkan mengamalkan kleptokrasi perlu meletakkan jawatan. Ya. Kena berani untuk meletakkan jawatan dan mengakui kesilapan mereka dan tidak dibenarkan lagi untuk memegang jawatan-jawatan tersebut. Ya. Malah mungkin boleh diberikan hukuman yang setimpal mengikut kepada undang-undang ataupun the rule of law yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Yang keempat, mungkin boleh diwujudkan satu pasukan khas ataupun boleh dikatakan special branch untuk menyiasat semua kes-kes kleptokrasi ini. Dan yang kelima, hukuman yang lebih berat dikenakan kepada pesalah, terutamanya yang mengamalkan rasuah, ya, yang melanggar undang-undang negara, atau yang lebih teruk lagi dengan izin criminal breach of trust, pecah amanah. Pecah amanah adalah satu perkara yang boleh menyebabkan kerugian yang besar kepada negara. Jadi pihak berkuasa perlu lebih tegas dalam perkara ini. Dan yang keenam, yang terakhir bagi saya, dari sudut rakyat, dalam memilih dan melantik pemimpin perlu lebih berhati-hati. Rakyat perlu memilih pemimpin yang mempunyai integriti yang tinggi. Kita tidak boleh hanya melihat kepada jasad ataupun kedudukan ekonomi seseorang itu, ataupun kita hanya melihat kepada pendidikan ataupun kepada dari segi luaran sahaja. Kita perlu memilih seseorang pemimpin yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Jadi sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahawa isu ini adalah isu besar
dan ia perlu dilihat secara mendalam dan diperhalusi. Saya kira kerajaan negara kita telah ada rancangan dan juga tindakan yang dibuat untuk mengatasi isu ini. Sekali lagi ingin saya tegaskan bahawa semua yang dibincangkan adalah pandangan peribadi saya sahaja. Ia masih boleh disangkal Seperti yang saya katakan di awal lagi, saya bukanlah orang yang sesuai untuk membincangkan isu ini. Jadi saya mohon maaf jika sepanjang ulasan saya dan ada kata-kata saya yang menyinggung mana-mana pihak. Jadi untuk pelajar-pelajar sekalian, saya ingin mengucapkan kepada anda, semoga anda semua berjaya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you, Syekh Nandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.